Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wal hadi ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Yang saya hormati sekalian pegawai tadbir masjid, yang saya sayangi sekalian hadirin dan hadirat dan seluruh ahli qaryah. Terlebih dahulu saya mohon ampun dan maaf kerana saya bukannya orang alim, saya bukan orang pandai, saya bukannya orang yang berilmu. Kedatangan saya ke masjid tuan-tuan ini sekadar menghubungkan silaturahmi, dan apa yang disebutkan oleh pengurusi tadi, biodata itu sekadar riwayat, cerita yang sebenarnya cuma pada saya satu cerita yang dongeng. Memang saya ada 3 madrasah, tapi saya ni khadam pada 3 madrasah. Saya jaga orang, jaga anak-anak yang nak belajar. Tidak ada suatu kemuliaan pun pada tempat tersebut. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ayat yang saya bacakan pada awal muqaddimah, iaitu daripada surah Yunus, apa yang Allah nyatakan kepada kita: jika Allah menghendaki menimpakan keburukan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan keburukan itu, kecelakaan itu, melainkan Dia. Dan jika Allah Ta'ala menghendaki memberikan kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak akan kurnia-Nya dan memberikan kebaikan itu kepada sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dan Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa yang kita faham daripada ayat ini, jika Allah mau perkara buruk kepada kita, tak ada siapa yang boleh tolak, tak ada siapa yang mampu halang. Jika Allah maukan kepada kita perkara kebaikan, tak ada siapa boleh halang kurnia Allah itu atas kita. Apa yang kita perlu pegang, kita tak mungkin boleh buat apa-apa dalam dunia ni jika kita tinggalkan Allah. Kita takkan mampu buat apa pun. Nak semayang, nak zikir, nak baca Quran,
nak angkat takbir untuk solat yang wajib dan yang sunat, jika Allah tak bagi dekat kita. Tapi jika Allah bagi dekat kita orang hambanya yang dia maukan, maka tak ada siapa boleh menghalangnya, walaupun nafsu kita ataupun syaitan sekalipun. Kerana apabila khatir itu datang daripada Allah, namanya hidayah dan taufik. Dan kata ulama di dalam kitab Minhajul Abidin, tandanya khatir itu ataupun lintasan untuk kita buat baik itu terlalu kuat dan disertakan dengan pertolongan dan kekuatan, hatta syaitan sendiri tidak mampu menghalang akan perasaan nak buat baik, kerana ia daripada Allah. Tuan-tuan, bila sebut kata nak buat baik ni, dia satu perkara yang susah. Kita pada zaman muda kita dulu, kita dah banyak buang umur kita. Kita tak mampu nak buat kebaikan seperti mana umur kita lah. Kita tak dapat buat baik macam umur kita waktu lah ni. Kita dah banyak buang umur kita zaman muda kita. Dan umur itu kita tak boleh nak ambil balik dah. Umur tu kita tak boleh nak pegang balik, kita nak patah balik, tak boleh tuan-tuan. Bila kita tengok hidup kita, kita dah banyak dah tinggal Allah dalam hidup kita. Kita dah banyak lupakan Allah di dalam kehidupan dan umur kita. Tetapi baiknya Allah, Allah ni tak pernah tinggalkan kita. Kita minta apa, dia bagi. Kita sakit, kita pakai ramai-ramai semayang hajat, kita minta sihat, bagilah sikit lagi aku panjang umur. Tapi bila kita sihat, kita tak mampu nak buat baik macam mana kita rasa nak buat baik. Jadi buat baik ini susah. Tak semua orang yang Allah bagi kebaikan atasnya. Setelah kita dapat buat baik, kita nak istiqamah buat baik pun susah. Nak bagi kekal untuk berbuat baik ni jadi susah. Lagi-lagi zaman kita ni zaman akhir. Bukan zaman tahun 60 dulu, tahun 70 dulu. Tak sama macam lah. Ujiannya tak sama macam dulu. Kita kena lebih kuat lagi. Kita kena lebih dekat lagi dengan Allah. Kalau kita maukan istiqamah itu. Sebab itu apa kata Nabi SAW, sebaik-baik amalan adalah amalan itu diistiqamahkan walaupun sedikit. Walaupun kita buat amal ni tak banyak, tapi kita boleh istiqamah. Maka tuan-tuan, satu hari sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila satu hari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi berkata, "Wahai Rasulullah, ucapkan kepadaku satu ucapan tentang Islam yang tak perlu aku bertanya lagi mengenainya selepas engkau." Maka baginda bersabda, "Ucaplah aku beriman dengan Allah, kemudian istiqamah." Istiqamah ini satu perkara yang sukar dan susah. Lagi-lagi kita nak istiqamah tentang iman dan Islam. Saya berkali-kali dalam kuliah saya sebut benda ini, cerita ni.
Cerita ini cerita Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini tuan-tuan wali Allah, ulama kekasih Allah. Tiap-tiap malam dia menangis, didengar oleh murid dia. Lalu murid dia tanya, "Wahai guru kami, pasal apa tiap-tiap malam duk teriak macam budak kecil?" Tuan-tuan, orang saleh ni, dia kalau dengan Allah, dia seumpama macam anak yang kehilangan mak. Ni kekasih Allah. Dia ni kalau dengan Allah, dia seperti seorang anak kecil yang kehilangan mak dia. Kita tengok dia teriak serupa dia ketakutan. Dia hilang sesuatu. Dia harapkan sesuatu. Dia takutkan dia hilangnya ibu dia ni tadi. Perasaan itu yang tak ada pada kita. Walaupun Allah ini dah lama hilang dalam hati kita. Kita tak berasa pun dia hilang. Tapi kalau duit kita hilang, kita rasa gelisah serabut perut, tuan-tuan, sampai bulan-bulan. Duk fikir, duit aku ni siapa lah duk ambil? Harta aku ni siapa lah yang duk ambil ni? Tapi dalam hati kita, kita lupakan Allah. Maka mujurlah ada salat 5 waktu ni. Mujurlah ada semayang 5 waktu sehari semalam. Yang tu pun kita tak boleh duk ingat dia. Dalam pada kita semayang ni pun kita lupa dia. Kita duk ingat bendang kita lagi, duk ingat kebun sawit kita lagi, duk ingat itu, duk ingat ini. Anak nak balik ni hari besok, hari Sabtu, hari Ahad. Nak masak apalah untuk mereka ni, nak bagi makan apa. Dalam semayang pun kita tak boleh ingat dia. Tuan-tuan, Sufyan Ats-Tsauri ni dia menangis, dia teriak, tuan-tuan ditanya oleh murid dia. Lalu Sufyan Ats-Tsauri ni, tuan-tuan, dia beritahu kat murid dia, aku teriak setiap malam ni sebab aku rasa takut, dia kata. Murid dia tanya, hang takut apa? Hang Tok Wali, kekasih Allah, ulama besar. Dia kata, setiap hari aku fikir, besok masa aku mati, dia kata, boleh tak aku pertahankan iman aku ni ataupun Allah tarik iman aku? Dia fikir hak tu ya, tuan-tuan. Dia fikir hak tu ya. Tiap-tiap hari dia fikir hak tu, dia boleh teriak, tuan-tuan. Aku fikir tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, masa aku sakaratul maut besok, aku boleh tak pertahankan iman aku ataupun Allah cabut iman aku. Dia fikir hak tu, tuan-tuan, tiap-tiap malam dia teriak dengan Allah. Hebatnya hati mereka ni dengan Allah. Hati mereka ni ibarat cermin, sentiasa melihat silap, kotor, semua benda. Yang ni lah yang Nabi buat, yang kita tak mau buat. Yang Nabi buat, yang kita tak mau buat. Nabi ni, tuan-tuan, dia tak fikir, dia tak tengok kotor dia, sebab Nabi tak ada kotor. Nabi maksum. Tapi Nabi lihat akan umat dia. Macam manalah umat aku ni besok macam ni, macam ni, macam ni, Nabi teriak. Macam manalah umat aku akhir zaman besok. Macam manalah besok kalau Dajjal ni keluar, mereka ni boleh bertahan ke tak imannya. Macam manalah besok, kalau ni besok berlakunya keadaan gempa bumi, apa semua, bencana alam, umat aku ni boleh bertahan tak? Besok masa Dajjal mai, kita semua dalam kelaparan, Nabi fikir kita ni boleh bertahan ke tak? Yang tu Nabi teriak, ya Allah, tiap-tiap kali semayang, ada satu hadis menyatakan ketika Nabi mendoakan Aisyah, lalu Nabi kata, tiap-tiap kali salat aku mendoakan keampunan untuk umatku. Sayangnya Nabi dekat kita, tuan-tuan,
Kadang-kadang kalau kita fikir macam mana kita nak balas baiknya Nabi kita. Apatah lagi kebaikan Allah atas kita. Baik Nabi dekat kita, lebih lagi kebaikan ibu dan ayahnya pada anak-anak dia. Kita tak mampu, tuan-tuan. Hari ini masuk 1 Rabiul Awal. Apa perasaan kita? Apa rasa kita? Sampai bulan Maulid Nabi ni, apa perasaan kita? Start masuk maghrib tadi, ada tak kita teringat kat Nabi? Ataupun kita tak teringat pun hari ni masuk 1 Rabiul Awal. Masuk saja. Nabi teringat kat kita masa dia hidup dulu, tuan-tuan. Masa Nabi hidup dulu, tiap-tiap hari Nabi teringat kat kita. Ni masuk 1 Rabiul Awal maghrib tadi, teringat tak kat dia? Teringat tak kat Nabi? Hati kita duk teringat tak kat dia? Yang mana masa Nabi hidup dulu, tiap-tiap hari Nabi teringat kat kita. Tuan-tuan, kalau kita ni hati kita mula Allah bersihkan, maka benda-benda yang sepatutnya kita dapat, kita dapat. Tapi banyak kita tak dapat dalam hidup ni. Kita tak dapat semayang khusyuk. Mai bulan Ramadan bertahun-tahun dekat kita. Kat 50 kali Ramadan. Saya 54 tahun ni. 69, 54. Patut saya dah dapat dah Lailatul Qadar, tuan-tuan. Lebih kurang 30 kali dah. 30 kali, tuan-tuan, Lailatul Qadar. Nabi-Nabi jumpa semua. Nabi Muhammad jumpa Lailatul Qadar. Ulama-ulama, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Maliki, semua jumpa Lailatul Qadar. Tutup guru kita, semua jumpa Lailatul Qadar. Sampai kalau dalam kitab, ulama boleh bagi tahu kat kita, kalau jatuh 1 Ramadan hari ini, dizankan Lailatul Qadar. Ini bukan mereka sangka apa yang mereka lalu. Apa yang mereka lalu tu mereka cerita kat kita. Sebab itu mereka sebut itu dizankan, disangkakan. Kerana mereka pernah lalu. Kita Allah tak bagi pun. Pasal apa Allah tak bagi kita? Kita kena tanya. Aku umur dah nak mati dah. Sekali pun aku tak pernah jumpa. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Semayang pun kita tak boleh khusyuk. Padahal Allah sebut dalam Quran, sesungguhnya orang mukmin yang berjaya semayang dia khusyuk. Kalau berjaya ni lawan pada berjaya gagal, tuan-tuan. Kalau sampailah kita tak dapat khusyuk semayang, Allah kata kita gagal. Sebab Quran kata qad aflaha, orang yang berjaya. Lawan daripada kejayaan itu gagal. Tuan-tuan, kita pada orang, kita berjaya sebab kita ada rumah, kita ada kereta, kita ada tanah, berelung-elung kalau bendang. Tapi Allah kata, hampa gagal. Hampa dengan aku, hampa gagal. Apa yang aku mau dalam Quran, semua hampa tak boleh dapat. Kita tengok dalam Quran, Allah sebut, apa dia? Orang beriman ni, bila dia dengar saja nama Allah, hati dia mula rasa takut. Takut ni apa, tuan-tuan? Dia takut dia dah lama lupa Allah Ta'ala. Benda-benda ni yang kita tak dapat lagi, tuan-tuan, dalam hidup. Kita tak bersenang dengan dia. Kita tak apa suka dengan dia. Bila kita nak semayang sunat, kita tak mau. Padahal dalam hadis Qudsi disebut, orang yang banyak buat semayang sunat ni Allah sayang. Allah bagi tahu sendiri, tuan-tuan, dalam hadis Qudsi. Kalau hampa mau aku sayang hampa banyak semayang sunat, kalau hampa mau jadi kekasih aku banyak semayang sunat, kata Allah. Ni dalam hadis Qudsi. Tapi kita, tuan-tuan, buat sunat-sunat ni kita tak mau ambil.
Allah tawarkan tawaran ini. Dia tawar, kalau hampa mau aku sayang hampa. Makna kita dah cakap bahasa kita. Semayang sunat. Semayang sunat ba'diyah maghrib. Semayang sunat ba'diyah isyak. Nanti malam, tengah malam kita jaga. Kita semayang tahajud. Walaupun 2 rakaat. Tak mau banyak-banyak. 2 rakaat cukup saja. Tak payah buat banyak. Aku mau hang ni sayang aku. Kalau hampa sayang aku sayang hamba-hamba aku. Yang ni Allah mau daripada kita. Tuan-tuan, kita nak istiqamah jadi hamba Allah ni susah. Sebab itu Syekh Bilal Ahmad Bustami, dia sebut dalam kitab dia 8 wasilah untuk mencapai sifat istiqamah. Supaya kita istiqamah jadi hamba Allah. Kita tetap dapat rasa yang kita ni hamba. Kalau kita belajar kitab hikam, hamba ni dia ada sifat dia. Sifat dia sentiasa rasa bodoh. Sifat dia sentiasa rasa miskin. Sifat dia sentiasa rasa lemah. Kita ni tak tahu apa. Kita ni miskin dengan rahmat Allah. Bukan miskin reta, tuan-tuan. Miskin. Sentiasa mau rahmat Allah. Sentiasa mau pertolongan Allah. Kita rasa lemah. Ya Allah, kalau Engkau tak bantu aku untuk buat baik, aku tak boleh buat baik. Kalau kau tak mampu, tak bantu aku untuk tinggal benda jahat, aku tak boleh tinggal benda jahat. Kemarin saya kuliah di Masjid A'la, Simpang 4, tak silap saya lah. Saya habaq dengan orang sana, jangan ingat kita tak ada dosa. Saya habaq, saya kata, saya pernah kuliah di satu fielder, saya bagi tahu dekat orang-orang di sebelah sana, saya kata, kadang-kadang kita ni duk balas subsidi baja ni pun tak betul. Patut boleh 10 kampit, boleh kat kita 20. Kadang-kadang bab yang tu je, kalau banyak tahun kita buat, tuan-tuan, kita tak perasan ke yang Allah tengok kita apa kita buat. Allah ni tengok kita. Hang ambil ni bukan hak hang. Hang ambil ni bukan hang punya. Pasal apa hang tak nampak aku? Pasal apa yang hang tak boleh pegang sungguh-sungguh, yang aku tengah tengok apa yang hang buat? Kalau bulan puasa kita mau minum setitis air dalam bulan puasa, kita rasa sayau. Kita kata apa? Allah tengok aku. Allah perhati aku. Kalau aku minum walaupun setitis daripada air dalam bulan Ramadan, batal puasa aku. Kerana Allah ni tengok aku walaupun orang tak tahu, tapi puasa aku batal. Tapi dalam luar bulan puasa, pasal apa kita tak boleh nampak yang Allah tengok kita? Apa aku buat? Aku ambil hak orang lain. Aku balas hak orang lain. Tuan-tuan, sampailah masalah pembahagian daging korban tak boleh selesai. Daging tak cukup. Kawan ni balas lebih, kawan ni ambil lebih. Tiap-tiap tahun, tuan-tuan, kalau kita yang ada ilmu ni, kita dok buat kerja tu, bolehkah kita selamat daripada Dajjal besok? Kalau tiap-tiap tahun kita duk makan daging hak orang lain, boleh kita selamat daripada azab Allah? Tiap-tiap tahun kita buat, tuan-tuan, kita boleh kupun dekat kita satu ya, kita buat balik plastik 2-3 kampit. Masa kita buat balik tu, tuan-tuan, tak ada ke dalam hati kita takut dengan Allah Ta'ala? Yang ni bukan aku punya, aku ambil orang punya. Dalam hati kita tak ada ke perasaan takut kita?
yang jika aku buat perkara itu, Allah akan lemparkan dalam neraka, dan daging itu adalah daging yang haram. Tapi sampailah tuan-tuan kita tak berjaya. Apa kata ulama? Orang yang istiqamah, satu dia kata melakukan segala ketaatan sungguh-sungguh lawan hawa nafsu dia. Kalau mau istiqamah, maka kita buat baik lawan nafsu kita. Sebab nafsu ni dia takkan bagi kita jadi orang baik. Dia tak mau bagi kita jadi orang baik. Walaupun kita dengar ayat Allah tiap-tiap waktu, Allah sebut kepada kita dalam surah Al-Insan, inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila wama tasyaa'una illa an yasha' Allah innallaha kana aliman hakima. Tiap-tiap kali kita dengar peringatan Allah, kita dengar Quran, kita dengar hadis, sampai Allah kata dekat kita, yang ni peringatan daripada Allah, tazkirah daripada Allah. Quran ini tazkirah, peringatan daripada Allah. Siapa-siapa yang mahukan menghendaki kebaikan dalam diri dia, dia ambil jalan Tuhan. Nescaya dia mengambil jalan kepada Allah, dia pi kepada Allah, dia ikut perintah Allah. Apa yang Allah suruh dia buat, apa Allah larang dia tak buat. Aku rasa takut kalau aku buat ni Allah marah aku. Kenapa saya cakap benda ni tuan-tuan? Saya dan tuan-tuan kita umur liang lahat dah. Saya dengan tuan-tuan kita ni, tubuh kita dah bau tanah kubur ni tuan-tuan. Kita dah bau lah tanah kubur ni. Kulit kita dah bau tanah kubur lah tuan-tuan. Kita tak lama kita pergi lah jumpa Tuhan. Tak lama lagi dah. Saya pergi jumpa Allah, tuan-tuan pergi jumpa Allah. Tak lama. Cuma satu ya kadang-kadang saya fikir tuan-tuan. Kalau aku pergi jumpa Allah Ta'ala, Allah panggil aku besok, tapi ada jahat aku tak boleh tinggal lagi, macam mana? Dosa aku dengan orang tu macam mana? Yang aku duk balas, reta orang lain, bahagian orang lain, aku nak buat macam mana? Nak jawab apa lah dengan Allah? Masa aku muda dulu, umur 15 sampai 20 dulu, aku tinggal semayang. Umur 30, kita mengumpat sampai lah, kita tak boleh tinggal. Entah. Kita tak boleh belagak dengan Allah. Kita cuma harap rahmat dia. Tapi kalau sampai lah, kita tak boleh berhenti kata orang, tak boleh berhenti putus silaturahim, tak boleh berhenti nak benci orang. Nabi tak suka kita benci orang, tuan-tuan. Bulan Maulid ni saya nak pesan untuk diri saya. Nabi ni tuan-tuan, dia cukup sayang kat orang. Nabi ajar kepada kita, man la yarham la yurham. Siapa tak sayang orang, dia tak berhak dapat rahmat Allah. Malam ni saya pesan untuk diri saya dan semua orang, kalau dalam hidup kita ni masih ada orang yang kita benci, tolonglah maafkan mereka, tolong sayang mereka. Kenapa? Kerana orang yang kita benci itu umat Muhammad. Orang yang kita benci itu adalah umat yang pernah Nabi doakan dia. Dan orang yang kita benci itu sebenarnya tuan-tuan adalah umat yang Nabi sayang juga. Nabi tak mau kita masuk neraka dan Nabi tak mau dia pun masuk neraka. Nabi sampai kata, syafaatku adalah untuk orang yang berbuat dosa kepada Allah. Tuan-tuan, sayangnya Nabi kat kita ni, Nabi nak selamatkan semua orang. Nabi suruh kita sayang orang. Tuan-tuan, kalau kita masih duk benci orang lagi, satu je saya nak tanya. Kalau kita tak boleh tukarkan kebencian dengan kasih sayang, agak-agak tuan-tuan, kita tak gurihkan, kita tak kecilkan ke hati Nabi kita. Nabi kata, jangan benci orang.
Nabi kata, tolong sayang umat aku. Tuan-tuan, kalau kita masih berdendam lagi, agak-agak Nabi tak kecil hati ke kat kita. Ni bulan Maulid ni tuan-tuan, saya nak bagi tahu yang tu lah. Nabi agak-agak dia tak kecil hati ke dengan kita. Aku kata, jangan benci orang, jangan dendam dengan orang dah, cukuplah. Kita terus, kita degil tuan-tuan. Bahasa aku ni kata ketegak lagi. Kita duk lawan lagi. Sebenarnya bukan kita lawan siapa-siapa. Yang kita lawan ni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, orang yang nak istiqamah, wasilah dia apa? Ilmu. Baik itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu ini mendahului perkataan dan amalan. Bila kita tahu mana baik, mana buruk, kita dapat istiqamah. Sebab itu kata ulama, dalam hidup ni kenal 3 perkara. Pertama, kenailah Tuhan dia. Ay ya'rafa khaliquhu, kenal Tuhan dia. Siapa Allah? Kenal Tuhan. Bila kita kenal Tuhan, kita tahu, kita jadi takut dengan Allah. Aku kalau duk buat lagi perkara hak tak elok, Allah tak suka kat aku. Kalau Allah tak suka kat aku, Allah tak redha aku nak pergi mana? Kalau aku lawan Allah Ta'ala, tuan-tuan, wajib ni bukan sekadar semayang puasa saja. Silaturahim ni wajib tuan-tuan. Hasad dengki ni wajib tinggal. Sombong wajib buang. Ni semua wajib, bukan semayang saja, tinggal, berhenti. Mengumpat ni wajib tuan-tuan. Tak mau dah, kita dah tua dah, cukup dah. Kalau ada orang kata, orang ajak kita duk kata orang lain, kita kata cukup lah, kami tua dah, kami tak larat dah. Kami tak larat dah, banyak tahun dah. Kita duk kata orang, semua amal soleh kita, Allah bagi ke orang lain dah. Amal soleh kita semua Allah bagi ke orang. Kita semayang kita, puasa 10 Muharram, puasa Senin Khamis, semua Allah bagi ke orang. Kalau Allah bagi ke orang semua, kita ada apa? Penat kita semayang penat, puasa penat. Puasa Muharram penat. Puasa Zulhijjah penat. Pergi umrah tuan-tuan, lah bukan murah. Zaman saya dulu tak apa, murah tuan-tuan. Saya dulu buat haji tahun 93, pergi umrah masa tu 2,500. Tahun 90 dulu. Tak apalah, sekarang 15,000. Kita duk himpun duit 15,000 tu tuan-tuan. Balik kita duk kata orang lagi. Penat kita, duit kita habis. Kita duk buat tawaf, umrah apa semua. Kata kat orang, penatlah, kita dah tua lah. Kita nak mati lah. Bila kita nak berhenti lagi tuan-tuan? Saya cakap ni sebab saya sayangkan semua orang. Tuan-tuan, kita banyaklah ilmu kot mana pun. Pandailah hukum tu, hukum ni. Tapi kita tak boleh tinggal lagi benda yang merosakkan amalan kita. Ilmu yang banyak pada kita ni untuk apa sebenarnya? Ilmu yang kita duk himpun ni buat apa sebenarnya? Ilmu yang kita duk kutip banyak-banyak ni untuk apa sebenarnya? Kalau kita ada ilmu tapi kita tak boleh takutkan Allah, ilmu ni sia-sia kata ulama. Besok ilmu ni akan tarik kita masuk neraka tuan-tuan. Ada dalam hadis yang sahih. Orang alim ni duduk dalam neraka Allah. Kita tak mau jadi orang alim macam tu. Kita tak mau jadi orang ada ilmu macam tu. Cukuplah tuan-tuan. Cukuplah kita telah buang masa kita dengan perkara yang merosakkan diri kita dan amalan kita. Yang ketiga, kata ulama, nak istiqamah, belajar ikhlas. Belajarlah buat kerana Allah.
Pasal apa hang baca Quran? Sebab Allah suruh aku baca Quran. Kenapa hang baca surah Al-Mulk? Sebab aku sebenarnya Allah suruh aku baca. Masa muda aku dulu, aku dah lama tinggal Quran. Masa muda kita dulu, kita lama tinggal Quran, kita tak baca pun Quran. Kalau lah kita tak dapat juga pegang Quran, tuan-tuan, alangkah ruginya kita. Kita belajar ikhlas. Kita belajar ikhlas. Baitul ulama dia ajar kita, Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi. Ya Allah, aku buat semua benda ni semua untuk Engkau. Untuk apa? Aku nak cari redha Engkau. Sebab aku dah lama dah tak dapat redha Engkau. Aku habiskan umur aku semua benda yang Kau tak suka. Reta, umur, masa lapang, masa sihat. Sampailah, Ya Allah, aku tak boleh bangun malam sembahyang sunat 2 rakaat. Sampailah, Ya Allah, aku tak boleh berselawat pada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku mau syafaat Nabi Muhammad. Tapi aku tak boleh buat apa kat Nabi. Tuan-tuan kat sana yang boleh tolong kita, Nabi seorang. Kalau kita tak harap sungguh-sungguh kat Nabi Muhammad, besok kita susah, tuan-tuan. Saya nak bagi tahu pasal apa yang kita ni susah. Sebab kita banyak salah dengan orang. Salah dengan Allah. Kita minta ampun, Allah ampun kita. Masa muda kita dulu, kita tinggal semayang. Saya cakap dengan kawan saya. Saya jumpa balik kawan-kawan saya masa muda-muda dulu kan. Saya cakap dosa kita dengan Allah, Allah ampun kita. Kita tinggal semayang, saya kata dulu Allah ampun. Kalau ada dulu-dulu lah kata, yang jenis kaki botol ini, Allah ampunkan dosa kita. Tapi dosa kita dengan orang, Allah tak ampun, tuan-tuan. Dosa kita dengan mak kita, dosa kita dengan pak kita. Saya nak tanya tuan-tuan, saya sebagai ayah, saya sebagai tok wan, pernah tak kita kecil hati dengan anak-anak kita? Tuan-tuan nak kata lagu ni, kita pun pernah kecil hati dengan anak kita. Kita buat apa kalau kita kecil hati dengan anak kita? Kita simpan, tuan-tuan. Simpan dalam. Kita tak beritahu anak kita yang kita kecil hati kat dia. Dia tak balik, dia tak telefon kita, dia tak tanya, "Pak, apa khabar? Makan tak lagi? Dah duit dah?" Saya nak tanya satu ya. Kalau kita sebagai pak ni pun, kita pernah kecil hati dalam hidup kita, kemudian kita tak habaq dengan anak kita. Saya nak tanya satu ya. Arwah pak kita dulu macam mana? Arwah mak kita dulu macam mana? Kalau mereka pun tak ampunkan kita, kita tak boleh masuk syurga, tuan-tuan. Saya bercakap ni sebab kita lalu sebagai seorang ayah. Kita sebagai seorang pak ni pun, kita kecil hati dengan anak kita. Kita kecil hati dengan anak kita. Kita tak beritahu dengan anak kita yang pak kecil hati dengan hang. Kita tak pernah beritahu. Kita simpan dalam ni. Tuan-tuan, kita simpan ni sampai kita bawa mati. Untunglah kalau kita ni sebelum kita mati, kita cakap dengan Allah, "Ya Allah, mulai hari ini aku ampunkan semua dosa anak-anak aku." Tak apa. Kalau kita pun buat lagu tu, pak kita dulu macam mana? Mak kita dulu macam mana? Saya tak mau cerita pasal semayang.
Saya tak mau cerita pasal puasa. Saya nak cerita, boleh tak kita masuk syurga. Itu ya. Saya tak mau cerita kelebihan baca Quran. Kita boleh baca Quran tuan-tuan, tapi kita tak boleh jadi anak yang boleh masuk syurga. Itu ya. Apa kata ulama, nak dapat istiqamah wasilahnya, dia kata ikut sunnah Nabi. Sunnah yang paling besar, kata ulama, kasih sayang. Kita boleh pakai serban, kita boleh pakai janggut, tapi kita tak mampu sayang orang. Tuan-tuan, kadang-kadang kita pilih kasih dengan anak-anak kita. Tuan-tuan, ada orang mesej saya, kata Ustaz, saya ni anak tak ada duit, mak saya tak pandang saya Ustaz. Ustaz, saya ni macam ni, mak saya tak peduli kat saya. Ibu-ibu, wahai mak-mak sekalian, kita mau anak kita jaga hati kita. Jaga hati anak-anak kita. Jangan pilih kasih kerana mereka anak kita. Mereka keluar daripada rahim kita. Kenapa saya kata macam tu? Sebab Nabi tak suruh kita buat lagu tu. Nabi sayang semua orang dan Nabi tak pilih siapa pun orang tu. Bilal bin Rabah, hamba. Sayyidina Osman daripada bangsawan. Tapi semua orang boleh duduk dengan Nabi. Tuan-tuan, ikutlah hati Nabi. Macam mana hati Nabi? Hati Nabi penuh dengan kasih sayang. Percayalah, kalau kita sayang semua makhluk Allah dalam bumi ni, nescaya kita akan dapat kasih sayang Allah. Kita akan dapat kasih sayang Nabi. Kalau kita saki-baki umur kita ni, kita ubah diri kita dengan kita cuba sayang orang, cuba kita bagi sepenuh kasih sayang, percayalah, besok dekat padang mahsyar Nabi tunggu kita. Kerana Nabi cukup sayang pada umat dia yang menyayangi umatnya yang lain. Tuan-tuan, wasilah untuk istiqamah, apa kata ulama? Sederhana dan seimbang. Sebab itu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Beribadat, beramalan. Baik itu tuan-tuan, Imam Ghazali ni antara ulama yang hebat. Dia minta kita beramal pagi, beramal petang ni tak banyak, 10. Tuan-tuan, kalau tengok dalam kitab Sirah Salikin ada wirid 10 Imam Al-Ghazali. Tak banyak pun tuan-tuan. Lepas subuh, lepas asar, Imam Ghazali suruh kita amal wirid 10. Tahlil 10 kali, tasbih ada 3 jenis tasbih 10 kali. Lepas tasbih, istighfar, ya, amalan ya. Antara yang disebut oleh Imam Ghazali suruh kita baca lepas subuh, lepas maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Kemudian baca tasbih. Kita baca selalu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. 10 kali. Kemudian baca lagi satu tasbih, Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh, 10 kali. Kemudian baca lagi tasbih, Subhanallahil Azim wa bihamdihi,
10 kali. Baca lagi istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu at-taubata wal maghfirah 10 kali. Kemudian baca pula zikir yang Nabi ajar yang disusun oleh Imam Ghazali dalam wirid 10 tu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul zal jaddi minkal jad. Siapa yang tak tinggal benda ni, Allah akan jaga dia dalam semua perkara. Allah akan jaga dia, Allah akan pelihara dia. Tuan-tuan, ni yang Imam Ghazali buat. Kemudian lepas baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jad. Sambung lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. Habis baca yang tu, sambung lagi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 10 kali. Habis baca hak tu, sambung selawat pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang terakhir, yang ke-10, tahlil. La ilaha illallahul wahidul qahar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Pasal apa, tuan-tuan? Allah sebut dalam Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang selalu ingat Allah, hati dia tenang. Perkara paling penting dalam hidup kita, tatkala kita balik jumpa Allah, tatkala sakaratul maut, kita duduk dalam tempat orang tenang. Mana tempat orang tenang? Allah sebut dalam Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi orang tenang. Macam mana orang tenang? Malaikat mai jumpa dia, dia tak rasa takut. Malaikat mai nak tarik nyawa dia, dia tak rasa takut. Sebab apa? Sebab dia orang tenang. Saat itu kata ulama dalam tafsir Qurtubi, tatkala tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat datang mai jumpa dia, kata ulama inda sakaratil maut, malaikat mai bagi salam kat dia. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tuan-tuan, tak maukah kalau masa kita sakaratul maut tu, masa nak mati tu, malaikat mai pujuk kita. Malaikat kata apa? Jomlah, mailah, ikut kami. Kami hantar hang pergi syurga. Ini janji Allah. Tuan-tuan pernah dengar kan cerita masa Nabi wafat, Siti Fatimah duk teriak macam budak kecil. Saya nak bawa balik cerita ni sikit, balik. Sebab kita masuk bulan Maulid, supaya kita ingat Nabi sayang kita. Tuan-tuan, masa Nabi wafat, masa Nabi tengah sakaratul maut, tuan-tuan, malaikat maut ni sampai kesian tengok Nabi. Malaikat tanya, ya Rasulullah, mau tak kami ni minta dengan Allah supaya Allah panjangkan lagi umur kamu ya Rasulullah? Nabi kata tak mau. Malaikat tanya pasal apa tak mau? Apa jawab Nabi? Nabi kata, dia kata,
rindu sangat nak jumpa Tuhan yang maha tinggi. Dia kata apa tu? Bila malaikat kata, mau tak aku minta dengan Allah panjangkan lagi umur hang? Nabi cakap apa? Jangan. Dia kata, aku rindu sangat nak jumpa Allah yang maha tinggi. Sebab apa? Sebab Nabi pergi jumpa Allah masa Isra Mi'raj lama dah. Tuan-tuan, masa Nabi keadaan zakaratul maut ni, tuan-tuan, Siti Fatimah dia teriak. Pak dia, tuan-tuan. Anak dengan pak, tuan-tuan, fitrah. Bila Siti Fatimah ni tengah duk teriak, tuan-tuan, Nabi panggil kat Siti Fatimah tu. Mai, tak lagi, mai. Nabi bisik kat telinga Siti Fatimah. Siti Fatimah, tuan-tuan, berhenti teriak. Siti Aisyah duk tanya dengan Siti Fatimah ni, Siti Fatimah tak mau jawab. Setelah beberapa hari Nabi wafat, barulah Siti Fatimah bagi tahu. Apa kata Siti Fatimah? Siti Aisyah tanya, mula-mula hang duk teriak, tiba-tiba hang fengak pasal apa? Bila Nabi dah bisik kat telinga hang tiba-tiba senyap kan? Apa kata Siti Fatimah? Nabi beritahu kat aku, Nabi kata, lepas aku meninggal ni, lepas aku wafat ni, tak lama hang ikut aku. Siti Fatimah boleh diam dan Siti Fatimah suka, tuan-tuan. Gembira Siti Fatimah. Dan apa pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali? Rasulullah kata kat Sayyidina Ali, wahai Ali, dia kata, besok masa Fatimah turun liang lahat, dia meninggal besok, masuk saja jasadnya di liang lahat, Nabi kata, aku orang pertama yang akan sambut. Masa Sayyidina Ali, tuan-tuan, dia turun mayat tubuh Siti Fatimah. Sayyidina Ali naik daripada liang, menangis Sayyidina Ali. Hasan Hussein tanya, masa belah kita ni, kata, Pak, gitu lah. Pak pasal apa? Pak teriak. Naik pada liang lahat, lepas turun mak punya jasad. Pasal apa? Pak naik, Pak teriak. Kata Sayyidina Ali, kata apa? Aku nampak atuk engkau, dia kata, atuk engkau Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menyium akan wajah ibumu Fatimah Zahra. Tuan-tuan, tak mahu kita balik macam mana? Yang Allah sebut dalam Quran tu. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kita hidup dalam dunia ni, kita dah rasa macam-macam lah. Makan puas, jalan puas, naik itu, pergi jalan sana, pergi jalan sini. Satu je peluang kita. Kalau kita boleh mati dalam keadaan baik. Kita minta sungguh lah, tuan-tuan lah. Minta mati, dapat mati baik. Kita puas dah dalam dunia. Dunia ni lagi caca marbah, hubah-hara lah. Kita mau duduk sana dalam keadaan duduk dalam syurga, tak ada masalah. Tapi nak duduk dalam syurga ni kena jadi orang baik. Tak boleh marah orang, kena lembut dengan orang, kena ada sifat yang baik dalam hati kita. Baru boleh masuk syurga. Ya. Kemudian apa kata ulama? Sikit lagi, 850. Apa dia kata? Sentiasa berdoa. Nombor 6, sentiasa berdoa. Apa dia sentiasa berdoa? Minta dengan Allah supaya istiqamah antara doa yang imam baca tadi lepas maghrib. Jangan tinggal. Nabi suruh kita jangan tinggal. Apa dia? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Cuba apa? Doa ni bunyi apa? Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala zikrika, ingat akan kau ya Allah,
Masa aku hidup ni aku ingat Engkau, masa mati besok aku ingat Engkau, ya Allah. Hidup ni tak apa hari lagi, minta-minta aku tak lupa lah Engkau, ya Allah. Wa syukrika, aku boleh syukur dengan Engkau. Cerita syukur ni satu hari, tuan-tuan pun pernah dengar cerita ni kan. Nabi semayang sampai bengkak kaki dia. Aisyah pergi tegak Nabi, tuan-tuan. Aisyah ni pergi tegak Nabi. Dia kata apa? Wahai kekasih Allah, cukuplah semayang ni, dah cukuplah. Engkau kan kekasih Allah, engkau kan orang yang mulia. Nabi kata apa? Wahai Aisyah, apakah engkau tak mau tengok aku jadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Afala akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, engkau tak suka ke aku jadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Tentang yang tu tara Nabi tu. Nabi semayang sunat sampai bengkak kaki, tuan-tuan. Kita kalau boleh nak balik darah dari rumah Allah ni, kita rasa tak selesa lah duduk dalam masjid ni. Tuan-tuan, dalam hadis kursi sampai Allah tanya kat kita, engkau kalau duduk rumah aku, kau tak rasa seronok, kau rasa resah, rasa gelisah, rasa tak puas. Tapi kalau kau boleh duduk rumah engkau 24 jam, kau tak mengeluh pun. Tapi bila duduk rumah aku, pasal apa duduk rasa tak selesa sangat? Bila duduk dalam rumah aku ni, pasal apa tak apa suka sangat? Tuan-tuan, kalau kita pergi rumah orang, kita tak apa nak selesa, tak apa nak suka, ada benda yang benci dalam hati kita dalam rumah tu, betul tak? Saya nak tanya, benda apa yang kita benci sangat dalam masjid ni? Benda apa yang kita rasa, yang kita tengok, yang benci sangat dalam masjid ni sampai kita tak boleh nak selesa tu dalam rumah Allah? Kita kena tanya, tuan-tuan. Saya bercakap ni sebab saya pun dah tua lah. Orang kata Ustaz tak tua lagi 54. Jangan, tuan-tuan. Zaman lah ni semua orang mati muda. Saya sampai habaq dengan isteri saya, anak-anak saya, jangan harap aku sampai umur 63. Jangan duk harap aku panjang umur. Zaman ini, zaman Nabi kata, umat aku umur dia pendek, badan dia lemah. Umat aku umur dia tak panjang, Nabi kata, badan dia lemah, dia malas nak buat ibadat. Sebab itu kita jangan lepaskan peluang-peluang yang Allah bagi kat kita. Ketujuh, apa dia? Kita ada persahabatan yang baik, nak istiqamah cari kawan yang baik. Mana kawan nak kena cari, tuan-tuan? Nak kena cari kawan apa? Bila kita duduk dengan kawan kita, dia bercerita dekat kita tentang Allah. Dia tegur kita. Kita ni dah tua dah, cukuplah. Kita baca Quran tak boleh lagi. Tuan-tuan, satu hari saya, ni cerita lama, 20 tahun dulu, masa zaman saya muda-muda lagi, saya buatlah Qiyamul Lail. Orang panggil Ustaz, pimpin Qiyamul Lail, saya buat dululah zaman muda lah, tak payahlah. Nak pimpin orang tak payahlah. Lepas pada buat Qiyamul Lail, tuan-tuan, ada satu hamba Allah umur 60 tahun. Habis-habis dia main peluk saya. Umur dia 60 masa tu. Dia peluk saya. Tak tahu dah ada lagi, tak ada lagi lah hamba Allah. Dia peluk saya, dia teriak atas bahu saya ni. Dia kata, Ustaz, terima kasih. Seumur hidup saya, umur 60 ni Ustaz, inilah kali pertama saya semayang taubat. Menangis saya. Masa dia habaq tu, tuan-tuan, menangis saya, tuan-tuan. Dia kata apa, Ustaz? Umur saya tahun ni 60. Inilah kali pertama saya semayang taubat. Inilah kali pertama dalam hidup saya bertaubat, Ustaz. Saya dengar tu, tuan-tuan, ya Allah, luasnya rahmat Engkau. Saat umur kita duduk di hujung-hujung, tuan-tuan, Allah bagi kat kita. Saya tanya dari saya, tuan-tuan tanya dari tuan-tuan, bila hari terakhir kita sembahyang taubat?
Bila hari terakhir kita bangun malam, kita sembahyang taubat. Dan jika kita dah lama tak sembahyang taubat, saya nak tanya, apakah kita tinggalkan sembahyang taubat itu sebab kita rasa kita tak ada dosa? Apakah selama mana kita tinggalkan sembahyang taubat itu sebab kita rasa kita tak ada dosa dah? Tuan-tuan, saya nak berhenti ya tuan-tuan. Masjid ni saya tak tahu lah. Saya emosi sangat malam ni. Tuan-tuan pernah dengar cerita kan Nabi Adam, dia dikeluarkan daripada syurga. Dia keluar daripada syurga. Nabi Adam ni bertobat kan, minta ampun dengan Allah. Minta ampun. Tuan-tuan pernah dengar tak? Nabi Adam dia salahkan Hawa, bini dia, isteri dia. Tak pernah dengar cerita. Atau Nabi Adam salahkan Iblis. Tak pernah dengar cerita. Nabi Adam turun-turunnya, Nabi Adam kata, sabit ke hang lah aku terkeluar daripada syurga. Tak ada tuan-tuan. Nabi Adam kata, sabit aku lah, aku makan. Aku yang makan. Nabi tak salahkan, Nabi Adam tak salah Iblis pun yang goda Siti Hawa. Tapi Iblis sampai lah dia salahkan Nabi Adam. Saya nak cakap apa? Saya nak cakap, mulai malam ni kita jangan salah orang lain. Kita jangan ikut perangai Iblis. Kita ikut perangai Nabi Adam. Nabi Adam sentiasa rasa salah. Nabi Adam taubat, minta ampun, istighfar, sehinggalah Jibril bagi tahu kat Nabi Adam, ya Adam, angkatlah kepala hang. Banyak tahun dah hang sujud kepada Allah. Nabi Adam kata apa? Ya Jibril, aku malu, dia kata. Aku malu nak angkat kepala aku kepada Allah kerana aku dah makan buah khuldi, dia kata. Jibril kata, Allah dah ampunkan. Nabi Adam baru berani angkat kepala orang, tuan-tuan. Itu satu dosa. Kita hak berlambak dosa ni, kita tak mau sujud pun dengan Allah. Kita rasa kita orang baik, kita rasa pahala kita banyak, amal kita banyak. Tuan-tuan, kita jangan bongkak dengan apa yang kita buat. Kita jangan rasa kita banyak ibadat, kerana rasa itulah yang pernah dirasakan oleh Iblis, sampai Iblis masuk neraka dan tak ada peluang keluar dari neraka. Sebab dia rasa dia baik daripada Nabi Adam. Dia rasa dia amal ibadat banyak. Akulah orang lama, dia kata. Sampai dia bagi tahu dengan Allah, wa ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada ni. Adam ni aku lebih baik. Aku lama sujud, dia baru saja Allah jadikan dia. Tapi ketika peristiwa Nabi Adam makan buah khuldi, Nabi Adam rupanya adalah insan yang Allah ciptakan untuk jadi khalifah. Yang ni lah orang yang layak jadi khalifah. Orang yang tak takabur, orang yang rendah diri dengan Allah, baru layak masuk syurga. Nabi Adam keluar syurga, Nabi Adam masuk syurga balik. Iblis keluar syurga, Iblis tak masuk syurga dah. Kita nanti kita akan masuk syurga, tapi syaratnya jangan kita ikut cakap Iblis. Kita akan temankan Iblis dulu dalam neraka, baru kita boleh masuk syurga. Nak hamba kata neraka ni panas, neraka ni azab, tak ada siapa yang makhluk yang tahan dalam neraka. Hatta Iblis sendiri tak tahan dengan azab neraka tu. Yang terakhir,
iaitu mengikut diri dengan Al-Quran. Jangan tinggalkan Quran. Pasal apa tuan-tuan, kalau nak istiqamah jangan tinggal Quran? Kerana orang yang baca Al-Quran ni tuan-tuan, hati dia jadi lembut. Kalau kita mau hati kita lembut, baca Quran. Allah tunjuk kat kita peristiwa Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Selalu kita tanya, pasal apa hati aku keras, hati aku tak mau dengar kata Allah. Sebab kita lama tinggal Quran. Baca Quran, sampai tuan-tuan, hati kita rasa malu dengan Allah. Dapatkan perasaan tu. Ya, kita tak mau baca Quran macam dulu lah. Kita nak hambat khatam 30 juzuk, tak mau dah. Kita tak mau hambat yang tu dah. Kita hilang baca Quran macam Nabi baca. Kita tak dapat baca Quran macam sahabat baca. Kita tak dapat baca Quran macam Nabi baca. Nabi bila dia baca ayat Quran berkenaan dengan umat dia diazab oleh Allah, Nabi teriak tuan-tuan. Sahabat-sahabat bila dia baca Quran tentang azab Allah, sahabat-sahabat teriak tuan-tuan. Kita mau macam tu. Bila kita baca ayat tentang syurga, hati kita berdoa, ya Allah, jadikan aku sebahagian daripada ahli syurga yang kau sebut dalam Quran ni. Bila kita baca ayat neraka, ya Allah, boleh tak engkau keluarkan aku daripada orang yang menjadi sebahagian daripada ahli neraka ni. Kita mau macam tu dah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Allah sebut dalam Quran macam tu. Tanda orang beriman kata Allah, apabila dibacakan ayat Allah ke atas mereka, zadathum imana, iman mereka bertambah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf atas kelakuan saya yang tak berapa nak elok pada malam ni. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa saya dan juga tuan-tuan. Allah berkahkan hidup saya dan keluarga saya dan juga tuan-tuan sekeluarga. Allah sembuhkan penyakit saya dan keluarga saya dan juga tuan-tuan sekeluarga. Allah selesaikan masalah saya dan keluarga saya dan juga masalah tuan-tuan sekeluarga. Mudah-mudahan apa yang kita buat pada malam ini, Allah kurnia atas kita rahmatnya dan kasih sayangnya, insya-Allah. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Malam ini adalah malam yang pertama, malam Rabiul Awal, malam bulan kelahiran Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah agar kami ini melalui bulan kelahiran Nabi ini menjadikan kami bertambah cinta kami kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami, ya Allah, akan umat yang mengikut akan setiap perintah yang telah Engkau perintahkan ke atas kami, seperti mana yang telah berada, yang telah dikatakan, diperintahkan oleh lisan Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tolonglah jadikan kami hamba-Mu yang baik. Tolonglah jadikan kami umat Muhammad yang baik. Tolonglah jadikan kami anak yang baik, ya Allah. Ya Allah, jikalau saat waktu mak dan ayah kami masih hidup,
kami menyakiti hati mak dan ayah kami, dan kami tak tahu pun ya Allah, mak kami kecil hati dengan kami, ayah kami kecil hati dengan kami. Jika kami tak sempat minta maaf ya Allah, sebab mereka semua telah mendahului kami, tolonglah ya Allah, sampaikan pada mak dan ayah kami minta maaf ya Allah. Kami minta maaf ya Allah. Kami minta maaf ya Allah, agar kami tak terjadi anak yang derhaka kepada arwah mak dan ayah kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika saat kematian kami kelak ya Allah, kami mohon kurniakan atas kami husnul khatimah. Kurniakan atas kami husnul khatimah. Kurniakan atas kami husnul khatimah. Kurniakan atas isteri dan anak-anak kami, menantu kami, cucu-cucu kami, keturunan kami husnul khatimah. Ya Allah, besok di yaumil akhirah jangan kau pisahkan kami dengan isteri kami ya Allah, dengan suami kami ya Allah, dengan anak-anak kami ya Allah, dengan menantu kami ya Allah, dengan cucu kami ya Allah. Himpunkan kami semua di dalam syurga Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, himpunkan kami juga beserta dengan mak dan ayah kami, adik-beradik kami ya Allah, bapa saudara kami ya Allah, mak saudara kami ya Allah. Ya Allah, kami sayang mereka seperti mana Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyayangi kami juga ya Arhamar Rahimin. Ya Mujibas Sailin, ya Mujibas Sailin, ya Mujibas Sailin, ya Arhamar Rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.